Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Seterusnya selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda, sahabat baginda, seterusnya para ulama kita, para guru-guru kita, para muallim, para mujahid, sahabat handai kita, saudara mara kita, keluarga kita, dan seterusnya kepada diri kita sendirilah. Yang mana kebaikan tu kita kena mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah ni sentiasa beri kebaikan kepada kita dan kepada semua orang yang berada atas dunia ni. Yang mana kebaikan tu bukan senang nak dapat kalau kita tak minta kan. Tapi sebenarnya Allah Maha berkuasa. Allah nak bagi, Allah bagi je. Macam kita orang yang tak dapat kesenangan mungkin, yang mana ramai di antara kita sekarang berada di ambang kesusahan, kekurangan duit, harta benda dan sebagainya. Mungkin dah ramai orang yang kehilangan kerja. Kita hanya mampu usaha, berdoa dan bertawakal. Sebab prinsip hidup kita ni duit je kok. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Daripada duit lah, DUIT, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Usahalah selagi mana mampu, selagi mana kita ada kudrat. Jangan sesekali kita mengemis pada orang. Sebab mengemis ni antara perkara yang tidak disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Sebab apa? Sebab Nabi dah bagi tahu dah, macam mana sekalipun diri kita tak ada kaki sebelah sekalipun, tapi kita masih lagi mempunyai sebelah kaki untuk menggerakkan badan kita untuk kita usaha bekerja, mencari rezeki dan sebagainya. Ada je macam kampung saya kan, adalah kampung saya. Saya tengok ada seorang pakcik tu, memang dah lama sangat dah, daripada saya kecil sampai ke besar. Saya tengok dia asyik dengan kasut je kan. Dia bekerja dengan kasut, dia baiki kasut, dia buat itu, dia buat ini, semua berkait dengan kasut kan. Tapi pakcik ni dia ada masalah sikit. Dia OKU, kaki sebelah dia pendek kalau tak silap saya, sebelah pendek, sebelah panjang, dan tinggi dia tu rendah. Macam saya pun tak berapa nak tinggi, di bawah lagi pada saya. Tapi dengan kudrat yang dia ada, dia mampu buka sebuah kedai. Memang kedai tu tak besar, kecil je, tapi masih lagi mampu nak menyara diri dia tanpa dia meminta sedekah pada orang lain. Dan saya pasti ramai yang berpuas hati dengan hasil kerja dia. Memang cantik lah. Dan kita pun nak jahit-jahit kasut ke, nak tampai tu ini ke, kita kena tanya dengan dia, ni perlu tampai ke, boleh jahit terus ni? Dia akan ceritalah, kalau jahit macam ni, macam ni, macam ni, kalau tampai macam ni, macam ni, macam ni, macam ni kan. Kalau tampai dengan jahit pun dia bagi tahu macam ni, macam ni, macam ni, kan. Dan kalau kita bawa satu kasut yang dah buruk ke, kalau selagi dia boleh repair, dia repair. Kalau tak boleh repair, dia akan cakap elok-elok. Dan boleh dikatakan pakcik ni pun bercakap dengan sopan juga sebenarnya kan. Walaupun orang datang dekat dia bawa kasut yang buruk, tapi kalau dengan sahabat-sahabat dia biasalah giyuh orang kampung kan. Tapi alhamdulillah dia baik dan dia okey. Dia ramai juga customer dan banyak juga saya tengok kasut yang sudah disiapkan. Saya memang tengok daripada kecil, daripada saya tadika ke perha macam itulah, saya pernah nampak pakcik ni. Sampailah ke hari ni dah besar, dah kahwin, dah ada anak dah. Ada lagi pakcik tu. Dia masih lagi, cuma tempat berniaga dia je lah yang dah bertukar. Dulu kedai dia kayu, sempit lah juga kan. Dan sekarang luas sikit dan batu pula. Dia ada spot dia buat kasut kat situ. Memang okey lah. Okay. Seterusnya saya ingin sambung semula kita punya muzakarah kita. InsyaAllah hari ini akan habis untuk semua tajuk ni lah yang ada dalam bab 7 amal jariah ni lah. Sebelum ni kita telah membincangkan tentang kelebihan menuntut ilmu, yang mana yang pertama memudahkan jalan ke syurga.
memudahkanlah, sebab dah belajar ni susah, insya-Allah Allah akan permudahkan kita untuk ke syurga. Yang kedua, malaikat menaungi rahmat dan memohon keampunan. Inilah yang kita mahukan sebenarnya. Yang mana orang yang pergi majlis-majlis ilmu, pergi ke masjid, sebelum-sebelum ni, yang mana sebelum PKP, dalam masjid orang dengar ceramah dan sebagainya. Kita tak nampak yang malaikat tu sedang menaungi majlis ilmu tu. Tapi tak apalah, kita tak boleh tengok, tapi kita tahu, maka kita bersyukurlah kan. Kita perlu lebih memperbaiki lah kan. Kita pergi kat sini kan, lepas tu kita pergi kat sini, tak ada masalah kita nak mengunjungi pelbagai masjid. Tapi kalau time-time COVID ni, kalau berasa takut, tak apalah kan. Tak pergi, buatlah solat jemaah dekat rumah. Tak apa juga, insya-Allah dapat pahala. Cuma beza dekat rumah dengan dekat masjid je lah. Kat rumah kita dengan keluarga, dekat masjid kita dengan sahabat-sahabat. Okey, yang ketiga, mendapat kebaikan. Nabi SAW bersabda, barang sesiapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, maka Allah akan menjadikan dia faham dalam bidang agama. Dalam bidang agama kita pun insya-Allah boleh menjadi orang yang faham dalam agama kan. Bila orang tegang sikit-sikit, yang mana minat berkenaan dengan sejarah, kajilah sejarah-sejarah Islam kan. Yang mana sebelum ni kita cuba olahkan lagi. Sebelum ni kalau kita tengok Maulidur Rasul, orang selalu cerita tentang sirah Nabi, daripada Nabi lahir sampai ke besar kan. Cuba kita olah sikit. Kita cerita keturunan atas lagi daripada keturunan Nabi, atuk Nabi, moyang Nabi, mana Nabi ni asal kan, supaya benda tu lebih menarik. Sebab biasa kita dengar pun macam cerita bersama je kan. Kita dah tahu dah 25 tahun hidup, 25 kali dengar cerita benda yang sama kan. Tapi kita kaji lebih-lebih dalam lagi supaya kita nampak mananya kebesaran Allah dekat situ. InsyaAllah dapat. Bila kita nak, insyaAllah Allah akan bantu kita lah. Okey, yang keempat, aset di akhirat nanti. Nabi SAW bersabda, apabila matinya seseorang anak Adam itu, maka akan terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, iaitu sedekah jariah atau ilmu yang bermanfaat dengannya oleh orang lain, atau anak soleh yang mendoakannya. Menjadi aset dekat akhirat nantilah. Aset ni kita tak nampak. Aset atas dunia kita nampak lah, kita beli kereta mahal-mahal. Tapi dekat akhirat nanti tak apa. Simpan dekat sini. Hanya kita je yang tahu. Okey. Hanya kita dan Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Okey, yang kelima, dikira antara ibadah dan jihad. Ramai orang yang kecundang bila belajar ilmu, kena boom. InsyaAllah syahid, insyaAllah. Tapi janganlah kita doa, hari ni belajar, mintalah orang serang. Tak boleh macam tu. Okay. Yang keenam, bebas dari laknat Allah Subhanahu Wa Taala. Mustahil nak dilaknat Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kita sedang belajar benda yang baik. Kita belajar untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Takkanlah Allah nak laknat kan. Jadi orang yang menuntut ilmu Allah ni berada di jalan Allah, kita akan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang ketujuh, penuntut ilmu sebagai pejuang di jalan Allah. Sebab itulah ada peruntukan daripada mu'id kan, untuk orang-orang yang belajar agama ni sebenarnya. Nak belajar agama tapi duit tak ada, boleh mohon bantuan. Sebab kita ni orang yang nak membawa agama, maka kita ni akan dibantu, tak ada masalah. Kita boleh, kalau dalam bab ni kita boleh lah minta pertolongan tapi bukan mengemis. Sebab kita orang muda kan, sekarang nak pergi Mesir, nak pergi Jordan, Morocco dan sebagainya, perlu belanja yang banyak. Jadi tak ada masalah lah kita minta bantuan daripada orang supaya permudahkan rezeki, permudahkan urusan kita lah. InsyaAllah orang yang sedekah tu, selagi mana kita belajar dekat sana dan kita mengamalkan ilmu, balik dan kembangkan lagi ilmu tu, InsyaAllah orang yang bantu kita tu akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi aset kepada dia dekat akhirat nanti, adalah kubur dan akhirat nanti. Okey. Seterusnya, pengajaran daripada hadis yang kita belajar panjang lebar hari tu. Yang pertama, amal jariah merupakan amal yang
amalan yang boleh memberikan pahala yang berterusan kepada seseorang setelah dia meninggal dunia. Yang kedua, terdapat 7 amalan yang boleh menjadi amal jariah kepada seseorang, iaitu ilmu yang bermanfaat, anak soleh, Al-Quran yang diwariskan, masjid-masjid yang dibina, rumah-rumah musafir di perjalanan yang didirikan, anak-anak sungai yang disalirkan, dan sedekah. Kena ingatlah benda ni, 7 benda ni. Banyak lagi benda-benda lain sebenarnya, cuma yang ada dalam hadis ni 7 je lah. Yang lain lagi fikir-fikir sendirilah. Okey, yang ketiga, kesemua 7 amal jariah tersebut boleh memberi manfaat yang besar kepada kesejahteraan masyarakat. Sebab 7 amalan ni sebenarnya berkait juga dengan masyarakat lain. Kita ambil contoh Al-Quran yang diwariskan. Orang yang tak mampu beli Al-Quran, kita boleh kata tak semualah orang mampu kan nak beli Al-Quran yang betul-betul cantik. Dan banyak tagging lah, apalah semua sekarang kan. Tak mampu, jadi kita sedekah, kita wariskan Al-Quran ni, wakafkan kepada orang lain, dan orang lain senang nak baca. Budak-budak sekolah agama sekalipun, orang yang mengkaji Al-Quran, dia buka sekali dapat, buka sekali dapat. Jadi dia akan pegang Al-Quran tu, jadikan sebagai rujukan, selagi mana dia guna, insya-Allah dapat manfaat. Itulah sedikit sebanyak huraian tentang hadis 7 amal jariah. InsyaAllah daripada apa yang kita dapat ni, InsyaAllah dapatlah kita buat dengan sehabis baik, supaya kita ni dapat menjaga diri kita daripada perkara-perkara yang negatif. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.